بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Alqamah radhiyallahu anhu qala qadimtu Syam fa sallaitu rak'atain thumma qultu Allahumma yassir li jalisan salihan. Fa'ataitu qauman fajalastu ilaihim fa'idha shaykhun qad jaa hatta jalasa ila janbi. Qultu man haza? Qalu Abu Darda. Faqultu inni da'awtu Allah an yuyassirani jalisan salihan fayassaraka li. Qala mimman anta? Qultu min ahli al-Kufah. Qala awalaysa indakum ibnu ummi abd sahibun na'lain wal wisad wal mithara fafikum allazi ajarahu Allahu minasy syaitan, yakni ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa fikum sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi la ya'lamuhu ahadun ghairuh. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Alqamah radhiyallahu an, kata dia, qadimtu Syam fa sallaitu rak'atain. Alqamah kata, Alqamah ni dia bukan sahabat, dia satu tabi'in. Dia satu orang yang tidak sempat jumpa Nabi, dia cuma sempat jumpa sahabat Nabi. Kata dia, qadimtu Syam fa sallaitu rak'atain. Alqamah kata, aku pergi ke Syam. Tuan-tuan, Syam macam yang kita tahu adalah kawasan Syria hari ini, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Itu dulu dia panggil Syam. Kata Alqamah, qadimtu Syam fa sallaitu rak'atain. Aku pergi ke Syam. Bila sampai di sana aku sembahyang 2 rakaat. Summa qultu, lepas aku habis sembahyang 2 rakaat, aku minta doa pada Tuhan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah aku untuk aku dapat duduk bersama dengan orang-orang soleh di sini. Tuan-tuan tengok, yang kata orang alim dulu, orang-orang bagus-bagus dulu.
Mereka pergi satu tempat yang mereka tahu di tempat tu ada orang bagus-bagus. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipermudahkan mereka dan mereka dapat peluang berjumpa dengan orang-orang soleh di tempat itu. Alqamah ni satu tabi'in, dia bukan sahabat, dia satu tabi'in. Apabila dia sampai di Syam, dia tahu ini Syam, ini satu bumi yang penuh barakah. Banyak hadis Nabi SAW yang Nabi menceritakan tentang Syam. Bahkan Nabi SAW sendiri masa kecil, masa belum kahwin, dia pernah ikut rombongan ke Syam. Dia pernah jadi tukang jual barang kepada Khadijah di Syam. Syam adalah satu bumi barakah sampai hari ini. Sampai hari ini kalau kita ada peluang, kita pilih ke Jordan, kita pilih ke Syria, kita pilih ke Lebanon, kita pilih ke Palestin. Kerana itu bumi barakah. Apabila Alqamah sampai di Syam, dia semayang 2 rakaat, dia minta doa pada Tuhan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah dekat aku satu peluang. Permudahkan aku semasa aku ada di bumi ini, aku dapat duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Fa'ataitu qauman. Lepas dia semayang, dia pergi duduk dekat satu kelompok orang. Fajalastu ilaihim. Aku duduk sama dengan geng ni. Fa'idha syaikhun qad ja'a. Tengah dia duduk dengan kelompok orang itu, tiba-tiba satu orang tua sudah mai hatta jalasa ila janbi. Orang tua ni mai duduk sebelah dia. Qultu man haza. Bila tengok orang tua ni, dia tahu ini bukan sebarang orang. Nampak pun tahu ini orang luar biasa. Ini orang baik-baik. Muka dia pun tengok dah tahu kata ini orang baik. Tiba-tiba mai satu orang tua mai duduk sebelah dia. Dia beralih dekat kawan yang tepi satu lagi. Dia kata man haza. Siapa ni? Orang tua yang mai duduk sebelah aku ni siapa? Qalu Abu Darda. Jawab orang yang duduk sebelah ni, dia kata inilah Abu Darda. Ini sahabat Nabi. Tuan-tuan, kalau kita tengok adalah hadis, banyak hadis menceritakan tentang Abu Darda ini, orang hebat. Sehingga kan kalau kita langkah pergi ke cerita yang satu, apabila nak berlaku perang di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perang Siffin. Perang Siffin berlaku selepas habis perang Jamal. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Lepas habis perang Jamal, Muawiyah bin Abi Sufyan masih tidak mau tunduk, tidak mau bai'ah, tidak mau mengaku kata Ali menjadi khalifah pengganti Osman. Dia tak mau mengaku. Bila nak jadi perang di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib, antara orang yang mengambil inisiatif pergi berjumpa dengan Muawiyah, pergi berjumpa dengan Ali, nak minta supaya jangan perang, di antaranya ialah Abu Darda. Dia dengan satu lagi sahabat dia yang bernama Al-Bahili. Mereka volunteer, mereka secara sukarela. Mereka tak mau tengok Islam sama Islam bergaduh. Mereka tak boleh tengok orang Islam berpecah, berperang, berbunuh-bunuh di antara satu sama lain. Maka Abu Darda dengan Al-Bahili, mereka pergi jumpa Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka cakap direct dekat Muawiyah, sedangkan Muawiyah adalah kepala besar di Syam pada masa itu. Kalamuhu hukmun. Orang Arab kata, kata-kata Muawiyah kalau di Syam ini, kata-kata dia menjadi hukum. Hebatnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Tetapi Abu Darda dengan Al-Bahili tak kira yang tu semua. Dia pergi jumpa Muawiyah, dia tanya dia,
Dia kata, wahai Muawiyah, hang tahu ke hang siapa berbanding dengan Ali? Ali itu kecil-kecil sudah masuk Islam. Ali itu sepupu Nabi. Ali itu menantu Nabi. Ali itu lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada hang. Muawiyah kata balik kepada Abu Darda ni, kita nak cerita sekali lagi ni. Dia kata, aku kalau sekiranya aku nak perang dengan Ali bukan kerana aku nak jadi khalifah. Aku kalau ditakdirkan jadi perang di antara aku dengan Ali kerana aku tak puas hati pasal Ali tidak ambil tindakan kepada pembunuh Osman. Bukan pasal aku kemaruk nak jadi khalifah, tapi kerana aku tak puas hati pasal apa Ali delay, pasal apa Ali melambat-lambatkan tindakan ke atas pembunuh Osman. Jangan salah faham, jangan ingat kata aku nak jawatan tu, kerana tu aku tak boleh terima dia jadi khalifah. Aku tak pandang jawatan tu, tapi aku tak puas hati. Kalau boleh, dia kata hang, dia kata Abu Darda dengan Al-Bahili, hampir jumpa Ali, pergi habaq dekat dia, ambil tindakan dekat pembunuh Osman. Hari ini juga aku akan jadi orang pertama daripada penduduk Syam bai'ah dia sebagai khalifah. Untuk itu senario yang berlaku di sebalik perang Siffin itu. Kita daripada sekolah dulu, kita masuk sekolah menengah, Form 1, Form 2, Form 3, Form 5, Form 6, kita mengaji sejarah Islam, digambarkan kepada kita, semasa kita ambil SPM, pengetahuan agama Islam, kita ambil sejarah untuk paper STPM, tingkatan 6, digambarkan kepada kita, kata Muawiyah bin Abi Sufyan ini gila kuasa. Kita duk nampak macam tu. Kita duk nampak dia ni nak jadi khalifah, tak dapat, dia perang dengan Ali. Sejarah dirosakkan sebegitu rupa, sampai otak kita percaya, kata Muawiyah ni, kalau tak jahat pun tak bagus dia ni. Sebenarnya bukan dia nak jawatan tu, tapi dia nak supaya Osman bin Affan yang dibunuh secara zalim itu dibela. Apatah lagi Osman bin Affan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sepupu. Apabila Osman dibunuh, isteri Sayyidina Osman mempertahankan suami dia, mempertahankan Osman daripada dibunuh, dicanteh jari putih. Satu sahabat Nabi bawa balik ni, kain yang dipakai oleh Osman yang berlumur darah tu dengan puntung-puntung jari isteri dia yang putih tu. Dikutit, dibawa pergi ke Syam, dipersembahkan kepada Muawiyah. Muawiyah bila tengok keadaan tu, meruak darah dia. Maka dia menggesa Sayyidina Ali yang mengambil alih jawatan daripada Osman supaya bertindak ke atas pembunuh Osman. Itu satu cerita. Di satu pihak yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Talib bukan nak lindung pembunuh Osman, tetapi Ali perlu masa yang cukup untuk membuktikan siapa yang bunuh Osman. Oleh kerana Osman dikepung, siapa betul-betul yang pergi masuk, yang pergi bunuh dia tu siapa? Nak cari dalam ramai-ramai orang bukan senang. Satu siasatan kena dibuat dengan teliti, dengan menampilkan saksi-saksi yang dipercayai. Ali perlu masa untuk nak buktikan benda ni. Tuan-tuan nampak? Keadaan dia macam tu. Balik pada hadis ni. Maka Abu Darda ni, apabila Alqamah, satu tabi'in, sampai di Syam, dia sembahyang 2 rakaat, dia berdoa. Dia minta, ya Allah, dia kata, bagilah aku satu peluang. Sambil dengan aku mai ziarah Syam ni, bagilah aku satu peluang. Aku boleh duduk bersama dengan saleh, dengan orang saleh yang ada di bumi Syam ini. Allah makbul doa dia. Waktu dia duduk dengan kelompok orang yang ada di Syam ni, tidak semena-mena. Tiba-tiba, mai satu orang tua duduk sebelah dia. Dia beralih tengok orang tua ni, ini bukan sebarang orang ni. Dia tanya orang sebelah dia, dia kata, siapa dia ni yang duduk sebelah saya ni? Qalu Abu Darda. Dia kata, itulah Abu Darda. Dengar saja tuan-tuan, Abu Darda. Faqultu inni da'autu Allah an yuyassira li jalisan salihan fayassaraka li.
Dia terus beralih dekat Abu Darda. Dia kata, Tuan, saya doa dekat Tuhan tadi. Waktu saya sampai di Syam, saya semayang 2 rakaat, saya minta doa dekat Tuhan. Minta saya dapat peluang duduk di sebelah orang-orang yang baik-baik di bumi Syam ini. Allah hantar Tuhan mai kat saya. Dia kata. Dia terus habang dekat Abu Darda. Qala, kata Abu Darda, mimman anta? Abu Darda tanya dia, hang mai mana? Hang ni mai dari mana? Qultu min ahli al-Kufah. Dia kata, saya mai dari Kufah. Qala, awalaysa indakum ibnu ummi abd? Abu Darda kata dekat dia, bukankah hampa di Kufah sana ada orang yang baik-baik? Hang mai dari mana? Mai dari Kufah. Kufah juga bukan sebarang tempat. Ramai sahabat Nabi duk ada di Kufah. Bila Alqamah sebut, kata aku mai daripada Kufah, dia terus kata, hang mai dari Kufah, bukankah di sana bersama dengan hampa di Kufah itu ada orang yang baik-baik? Sahibun na'lain wal wisad wal mitharah. Bukankah di Kufah ada satu orang yang dipanggil orang dengan nama sahibun na'lain? Orang tuan punya sepasang kasut. Orang panggil. Dalam syarah hadis, ini hadis sahih Al-Bukhari. Dalam syarah hadis ini dia cerita yang dimaksudkan oleh Abu Darda, sahibun na'lain wal wisad wal mitharah, yang dimaksudkan itu ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud di antara sahabat yang cukup banyak riwayat hadis. Dia duduk di Kufah. Dan Abu Darda tahu, mereka ni semua satu sekolah dulu. Semua ni sekolah Nabi SAW. Bila wafat Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni mereka tak duduk di Madinah tu. Mereka keluar daripada Madinah, bawa Islam, bawa ilmu yang Nabi bagi dekat mereka, bertebaran di muka bumi. Hak pi Syam, hak pi Kufah, hak pi merata tempat dalam dunia ni sampai sahabat Nabi ni. Dan mereka tahu, antara-antara mereka ni masa nak keluar dulu bagi tahu, hang nak pi mana, aku nak pi Kufah, hang nak pi mana, aku nak pi Syam. Mereka tahu, benda ni dok ada dalam pengetahuan mereka. Bila Alqamah bagi tahu, kata aku mai daripada Kufah, Abu Darda tanya dia kata, hang mai dari Kufah, bukankah di Kufah ada ramai orang bagus-bagus? Tidakkah di Kufah sana ada sahibun na'lain? Ni'al ni maksudnya kasut sandal tu, ni'al. Kan dalam hadis yang cerita kata apabila dikebumikan satu mayat, apabila orang yang last sekali tinggal kubur, Allah buka hijab yang menutup pendengaran mayat dengar bunyi ni'al, dia kata. Dengar bunyi kasut sandal yang berjalan meninggalkan kubur tu. Ketika itu waja'ah malakal qabri, malaikat kubur pun mai. Hadis tu menjadi perbincangan panjang tentang boleh tak boleh pakai kasut masuk kubur. Ulama hadis kata sebaik-baiknya masuk dalam kawasan kubur tak mau pakai kasut. Sebaik-baiknya. Tapi sebahagian ulama kata memakai kasut masuk ke kubur itu tidak salah. Pasal apa? Pasal hadis ni. Hadis kata bila orang yang last tinggal, Allah buka hijab yang menutup pendengaran, mayat dengar bunyi ni'al, bunyi tapak kasut. Maknanya pakai kasut pergi kubur tidak salah. Benda ni bincang tak habis. Nak pakai ke tak mau pakai, terpulang kita tak pakai lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Abdullah bin Mas'ud ini dikenali sebagai sahibun na'lain, sebagai tuan kepada dua kasut, kepada sepasang kasut. Kasut siapa? Kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa hayat Nabi, kasut Nabi pakai ni pun berebut nak khidmat kepada Nabi ni, berebut nak ambil kasut Nabi tu, nak bungkus, nak ambil simpan. Sekali Nabi keluar nak tok di kaki Nabi tu, berebut.
Anas bin Malik pun nak buat kerja tu, Abdullah bin Mas'ud pun nak buat kerja tu, ramai orang nak buat kerja tu. Pasal apa? Itu khidmat kepada Nabi. Mana nak tahu akhirat esok dengan kerana khidmat itu, Nabi panggil duduk sekali dengan dia dalam syurga. Subhanallah. Maka tanya Abu Darda kepada Alqamah, dia kata hamai daripada Kufah, bukankah di Kufah sana ada sahibun na'lain? Ada Abdullah bin Mas'ud yang dia ni masa hidup Nabi, dia duk jaga kasut Nabi ni. Sepasang kasut Nabi ni dia antara orang yang duk berebut nak jaga. Wal wisad. Dan dia juga dikenali sebagai sahibul wisad. Wisad, wisadah, bantai. Orang Arab, dia duduk, dia tak duduk cushion macam kita ni. Dia tak ada seti macam rumah kita ni. Dia pakai duduk, lepas tu ada satu bantai abuan tenggek. Duduk itikak, dia panggil dalam bahasa Arab. Duduk menyandang sendai siku di atas handrest bantai tu. Dia panggil wisadah. Abdullah bin Mas'ud, di antara kerjanya juga apa dia? Dia ni sahibul wisad. Dia ni duduk buat bantai tu. Bila Nabi duduk, dia huluk bantai dia bawa habuan Nabi nak sendai. Macam tu sahabat duduk cari peluang nak khidmat kepada Nabi. Sehingga mereka dikenali sebagai sahibul wisad. Orang yang duduk provide bantai untuk Nabi bila duduk nak letak tangan. Wal mitharah, dan juga dia dikenali sebagai orang yang menyediakan bejana air untuk Nabi. Nabi nampak macam nak minum, tuang air, bawa bejana, bawa main ni, nak bagi Nabi minum air dia bawa. Tuan-tuan, kalau sahabat Nabi macam tu punya duk berebut, nak cari peluang, nak cari ruang, nak cari untuk nak khidmat kepada Nabi, apalah kita ni yang duk kata sayang Nabi ni, apa yang kita buat untuk Nabi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Abu Darda lagi, wa fikum allazi ajarahullahu minasyaitan. Bukankah di kalangan hampa di Kufah sana ada orang yang dia ni terkenal sebagai orang yang dijauhi Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. No, hampa duduk di sana, no, bukankah di Kufah itu ada satu sahabat Nabi yang dia ni terkenal sebagai satu orang yang dijauhkan Allah daripada syaitan. Kan hadis kata ajarahu. Ini kita duk sebut lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, kita duk kata Allahumma ajirni. Ajir, apa maksud ajir? Jauh. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada neraka. Kan dalam hadis Nabi kata lepas subuh 7 kali kena sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dengan lepas maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nabi kata jangan tinggal benda ni. Siapa yang sebut benda tu lepas subuh, hadis sahih. Siapa yang sebut benda tu lepas subuh, Allah pelihara dia sampai malam. Siapa yang sebut benda tu lepas maghrib, Allah pelihara dia sampai subuh. Very simple punya benda untuk kita praktis. Jangan tinggal benda boleh buat sambil-sambil ni. Maka sahabat ni dia kata apa? Wa fikum allazi ajarahullahu minasyaitan. Bukankah di Kufah ada orang yang Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tahu dia ni dijauhi Allah daripada syaitan? Dalam syarah hadis dia kata siapa orang tu? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi yang asal daripada Yaman. Bapa dia Yasir, asal daripada Yaman. Mai ke Mekah kerana nak cari saudara. Kemudiannya terus duduk di Mekah. Satu orang kaya di Mekah pada masa tu nama Huzaifah nikahkan dia Yasir dengan satu perempuan yang bernama Sumayyah. Yang Hijaz buat lagu tu, Sumayyah, isteri kepada Yasir. Hasil menikah tu dapat anak yang terkenal, nama dia Ammar. Ammar bin Yasir. Cerita dua lelaki bini ni dan juga anak dia yang kata Ammar ini sangat popular dalam cerita-cerita sahabat Nabi ni. Depa ni kerana Islam, depa di kalangan as-sabiqun al-awwalin. Depa di kalangan as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal-awal masuk Islam.
kerana masuk Islam itu didera, diseksa sampai dipanggang atas api. Ammar bin Yasir, dia ni juga disebut dalam hadis yang kita baca ni, Abu Darda kata wa fikum allazi ajarahullahu minasyaitan. Bukankah di Kufah ada satu orang yang dia ni dijanjikan jauh dia daripada syaitan, yakni ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang sebut kata Ammar bin Yasir jauh daripada syaitan ni. Siapa sebut? Lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Cerita panjang tentang Ammar bin Yasir insya-Allah malam esok di Jelutong. Mari nak sebut dekat tu dulu. Dia satu orang yang terkenal di Kufah, sehingga kan Abu Darda apabila Alqamah kata mai daripada Kufah, terus dia sebut, bukankah di sana ada Ammar bin Yasir, satu orang manusia yang Allah suruh Nabi sebut, kata syaitan jauh daripada dia ni, syaitan tak berani dekat dia. Baik. Awalaysa fikum sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, bukankah sama dengan hampa di Kufah ada satu orang sahabat Nabi yang dia ni banyak menyimpan rahsia Nabi, allazi la ya'lamuhu ahadun ghairuh, yang orang tak tahu dia tahu. Dalam syarah kata siapa orang yang dimaksudkan tu? Huzaifah bin Al-Yaman. Kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis ni, bila jumpa nama Huzaifah bin Yaman, terus dia cerita di situ penyimpan rahsia Nabi. Abu Bakar rapat dengan Nabi, Umar rapat dengan Nabi, Osman rapat dengan Nabi, Ali lagi rapat dengan Nabi. Tiba-tiba Huzaifah bin Yaman ada satu spesial dia. Ada banyak benda Nabi tak cerita ke orang lain, Nabi cerita ke dia. Maka dia terkenal sebagai satu orang penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda terus tanya kepada Alqamah, hang mai daripada jauh daripada Kufah mai ke Syam ni, minta doa pula lagi bila sampai di sini, nak minta peluang nak duduk bersama dengan orang-orang soleh di sini. Bukankah di Kufah ada ramai orang soleh? Dia kata ya, sana-sana, tapi sini-sini. Mana tempat pergi pun kita nak cari orang yang baik-baik untuk kita dapat duduk-duduk dengan mereka itu. Setidak-tidaknya berkan ilmu mereka dapat dekat kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ada semangat itu. Nak cari orang baik-baik untuk buat kawan, nak cari orang baik-baik untuk buat teman, untuk buat kita nak menumpang ilmu dia dan kita nak menumpang apa-apa kebaikan yang ada pada dia. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 306. Muka surat 306. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah An-Nahl. Di bawah sana tuan-tuan, di bawah sana ayat 51 daripada surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala Allah la tattakhizu ilahaini itsnaini. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ambil ataupun jangan kamu jadikan Tuhan itu dua. Tuan-tuan, kita semua faham dosa paling besar yang Tuhan tak boleh ampun. Dosa apa? Dosa syirikkan Allah. Syirik ni maksud dia apa? Syirik. Dalam bahasa Melayu kita selalu kata syarikat. Syarikat ni maksudnya apa? Maksudnya mesti lebih pada seorang. Itu syarikat. Seorang dia tak jadi syarikat. Syarikat maksudnya mesti lebih pada seorang. Dua atau lebih. Syirik maksudnya apa? Mensyarikatkan Allah. Maksudnya associate Allah dengan benda lain. Associate. Di samping sembah Allah ada sembah benda lain. Di samping percaya Allah ada percaya benda lain. Di samping mengharapkan Allah, mengharap kepada benda lain. Bila kita associate Allah dengan benda lain, itu dosa besar.
Dalam ayat yang kita baca malam ni, ayat 51 surah An-Nahl, Allah berfirman, wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini ithnaini. Dan firman Allah, janganlah kamu jadikan Tuhan kamu itu dua. Tak mahu. Apapun Allah, dia Tuhan yang esa. Innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Hanya dialah, yakni Allah lah Tuhan yang esa, zat dan sifat. Allah esa. Pada segala segi Allah itu esa. Maka akan daku hendaklah kamu takut dan gerun. Farhabun ni bukan takut saja, gerun. Kan dalam Quran kata idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Orang yang betul-betul beriman itu ialah idza dzukirallah, bila sebut nama Allah wajilat qulubuhum, ketak hati ni. Kalau dia bohong, orang kata kat dia, dengan nama Allah hang mengaku kata hang cakap benar, dia ketak. Dia ada iman kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, Quran kata dah, apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat Quran, zadatuhum imana, iman dia rasa bertambah. Walau dia tidak faham ayat yang dibacakan tu, tapi dia dengar ayat Quran tu, dia rasa something dalam diri dia. Ramai orang macam ni. Dia pergi Mekah, dia semayang, imam Masjidil Haram baca ayat apa, dia pun tak tahu, apa makna dia pun tak tahu, tapi dia boleh mesbah. Mana ayat itu memberi satu impact pada jiwa dia. Bermakna dia ada iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, maka kepadaku hendaklah kamu takut. Jangan takut selain daripada aku. Walahu ma fis samawati wal ard. Dan bagi Allah barang yang ada dalam 7 lapis langit dan bumi, milik, kejadian dan hamba. Semua benda yang ada dalam alam ni, semua benda yang ada ni milik Allah. Semua benda yang ada dalam alam ni dijadikan oleh Allah. Semua benda yang ada dalam alam ni adalah hamba Allah. Tuan-tuan, ni isu kapal terbang hilang ni. Baru kita tahu banyak benda. Baru kita tahu tentang ocean. Orang putih ni dia ada beza. Bila dia sebut ocean, dia bukan sea. Dia bukan laut. Dia lautan. Laut lain, Laut Cina Selatan. Hindi, dia tak panggil Laut Hindi, dia panggil Lautan Hindi. Itu beza orang putih sebut ocean dengan sea. Jadi macam ni, duk habang kata MH370 ended dekat source Indian Ocean. Baru kita ni nak ambil tahu Indian Ocean ni tang mana, lagu mana rupa dia. Semua ni makhluk yang Allah cipta. Indian Ocean yang dikhabarkan kepada kita di kawasan yang dijangka kapal terbang jatuh tu, dijangka tu kawasan laut paling ganas dalam dunia. Roaring Ocean dia panggil kawasan tu. Kawasan laut yang macam rimau duk mengaum kawasan tu. Ombak tak ada pasal. Dia boleh naik setinggi 20 ke 30 meter. Tuan-tuan, Allah buat ni yang kata ayat Quran kata walahu ma fis samawati wal ard. Segala apa yang ada di langit, di bumi ni hak Allah punya ni. Lautan ni dia antara unsur benda yang Allah cipta. Yang paling besar dia panggil Pacific Ocean. Kita tak tahu kata hang hari Sabtu ni nak pergi mana? Nak pergi Pacific. Leceh betul orang kat belah ni. Dia ingat apa Pacific tu? Kan? Hang Sabtu ni duk cadang nak pergi mana? Nak pergi Pacific. Bagi kita Pacific hak seketul itu lah. Mega Mall. Nak pergi buat apa? Nak pergi cari spare part komputer.
Tuan-tuan, Allah buat satu lautan, nama dia Pacific Ocean. Ini yang kata lahu ma fis samawati wal ard. Bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Ni hak ada atas bumi ni tuan-tuan. Globe ni, bumi kita hak seketui bulat ni tuan-tuan. Darat cuma 1/3 aja. 2/3 daripada permukaan bumi ni air. 2/3 daripada permukaan bumi ini air. Air apa? Air laut. Tidak termasuk sungai, tidak termasuk tasik. Air laut saja 2/3. Daripada 2/3 lautan itu, hak paling besar dia panggil lautan Pasifik. Ni nak abang kata Tuhan ni, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa ni, keluasan lautan Pasifik tu berapa? 166.2 juta kilometer persegi. Allahu Akbar. Orang putih bila dia buat kajian tentang benda ni, dia tabik di mulut dia apa dia? God is great. Dia habis tak tahu apa dah, dia tak tahu macam mana nak mengkagumi Allah, Tuhan yang mencipta alam. Tabik di mulut dia. Bila dia pergi duk sukat nak cari keluasan lautan Pasifik ni, dia dapat 166.2 juta kilometer persegi. God is great, dia kata. Nombor 2, Atlantic Ocean. Atlantic Ocean kecil sikit, 86.6 juta kilometer persegi. Di lautan Atlantik ni lah yang orang putih buat filem Titanic. Titanic, kapal hebat yang dicipta oleh akhirnya karam di mana? Di lautan Atlantik. Dan di lautan Atlantik ni jugalah timbul cerita, ke tuan-tuan pernah dengar Bermuda Triangle di lautan Atlantik. Semua benda ni kita jangan tengok dia sebagai satu yang terasin daripada tafsir Quran. Semua ni termasuk di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, walahu ma fis samawati wal ard. Semua hak ada di langit di bumi ni hak Allah punya. Tak usah naik kapal terbang, tak usah duduk naik roket terbang pergi ke angkasa nak pergi buat kajian di angkasa. Tak usah. Kaji hak atas muka bumi ni saja, orang yang tak beriman kepada Allah, orang putih boleh kata God is great. Bermuda Triangle, satu kawasan yang sangat popular, bermula pada tahun 1945. Bermuda Triangle daripada 1945 meletup cerita Bermuda Triangle ni pasal apa? Pasal ada satu kapal tentera laut Amerika hilang, tak tahu pergi ke mana. Di kawasan ni yang kata Bermuda Triangle ni. Dia terletak di dalam Atlantic Ocean. Tak tahu pergi mana, tak jumpa sampai sudah, bangkai tak jumpa, bangkai kapal tak jumpa, orang tak jumpa, apa pun tak jumpa. Tutup macam tu ya. Lautan itu makhluk Allah. Allah boleh suruh dia buat apa sahaja. Dan apa yang Allah suruh, jadi semua. Baru dia mai Indian Ocean. Ni yang kita baru duk dengar 2-3 hari ni. Indian Ocean ni baru mai. Indian Ocean keluasan 73.4 juta kilometer persegi. Dan dalam Indian Ocean ini ada satu kawasan yang dijangka kapal terbang berakhir di situ. Kawasan laut paling ganas dalam dunia. Tanpa sebab. Dia boleh main ombak setinggi 20 ke 30 meter tanpa sebab. Allah Subhanahu Wa Taala buat benda-benda ni semua nak bagi manusia fikir. Tu aja. Nak bagi manusia fikir hampa mampu meneroka bidang sains, teknologi setinggi mana pun, akan sampai satu tahap, di satu ketika, di satu noktah hampa surrender dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surrender. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baru dia mai Arctic Ocean, ataupun kita sebut kawasan Antartika. Keluasan 13.2 juta kilometer persegi.
Allah hidupkan di kawasan Arctic Ocean ni, kawasan Antartika ni, Allah bagi hidup polar bear. Tuan suruh fikir. Yang kata bear ni dia buat dua macam. Satu polar bear, satu lagi brown bear. Brown bear kalau bawa dia, pihak zoo pergi tangkap dia, bawa pergi lepas dekat Arctic ni, mati keras dia. Padahal dia sepupu dengan polar bear. Tapi dia tak boleh hidup di Antartika. Dia tak boleh. Allah buat polar bear untuk duduk di Antartika. Tuan-tuan, polar bear ni yang putih badan, polar bear ni boleh mencapai berat badan sehingga 850 kilo sekor. Masya Allahu Akbar. Allah buat benda ni. Hak betina dia setengah daripada besar hak jantan tadi ni. 400 kilo. Dia boleh pergi besar sampai macam tu. Dan dia boleh kuak kupu-kupu dalam air. Yang kata Antartika ni dia boleh lagu tu aja, tak ada apa. Kita kalau pergi cempung lempang dalam tu, arwah tu sejuk tu tak boleh tahan. Tapi polar bear ni Allah buat bagi hidup di Antartika, tak payah pergi campak dia, memang dia duduk dalam tu. Kita tengok dalam National Geographic, dia boleh berenang, dia boleh kuak kupu-kupu, dia boleh lena duduk terapung dalam air. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Besar. Allah bagi mereka ni menjadi peribumi, ke apa nak panggil, di laut Antartika ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab orang putih, dia ambil satu bidang aja, dia buat kajian tentang laut saja, dia boleh masuk Islam. Pasal apa? Pasal in the end, last kali, dia tahu ni bukan cerita manusia. There must be satu superpower yang buat benda-benda ni semua. Dan beriman dia kepada Allah, kalau Allah nak dia beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka firman Allah, walahu ma fis samawati wal ard, dan baginya, yakni bagi Allah, barang yang ada dan 7 lapis langit dan bumi, milik dan kejadian dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahuddinu wasibah, dan baginya, yakni bagi Allah taala itu agama, yakni Islam. Islam ni Allah punya. Allah nak abang yang tu. Islam ni Allah punya, dan Islam bukan komoditi. Islam ni Allah punya. Islam ni agama yang Allah buat turun mai, dan Allah tidak buat mai Islam kepada manusia ni sebagai komoditi. Komoditi ni maksud apa? Barang nak jual. Bukan. Kalau sekiranya seluruh penduduk dunia pilih untuk tak mau terima Islam, Allah tak rugi. Pasal Allah tidak jual Islam. Allah buat main Islam kepada penduduk dunia ni, tak kira bangsa apa, tak kira hang siapa, tak kira kedudukan status sosial hang kaya miskin. Allah buat main Islam ni, kalau hang terima Islam, hang bahagia dunia dan akhirat. Maka Allah sebut dalam ayat ni, walahuddinu wasibah, dan bagi Allah agama yang kukuh ini, hal berkekalan dia sehingga hari kiamat. Tuhan dah sebut dah, Islam sampailah berlaku kiamat. Islam ada. Cuma ramai tak ramai orang ikut Islam itu hal lain. Tapi Islam tidak akan luput di dalam dunia ini. Hari ini kan banyak dulu lepas mai dalam WhatsApp, dalam apa ni duk suruh vote pasal kononnya United Kingdom nak apa? Nak ban apa? Bukan hijab. Yang United Kingdom nak ban ni niqab. Purdah, bukan tudung. Dan United Kingdom nak ban ni bukan ban purdah itu secara total, bukan. Dia nak melarang pemakaian purdah di kawasan tertentu. Bukan United Kingdom saja, tuan-tuan. Di Universiti Melaya pun lagu tu dulu. Tahun 80-an dulu, Universiti Melaya, pihak keselamatan Universiti Melaya keluar satu sikler kepada semua student bahawa pelajar perempuan yang pakai purdah apabila nak melepasi keselamatan, gate keselamatan, kalau sekiranya Pak Guard ni rasa suspicious, rasa macam dia boleh minta suruh budak ni buka untuk nak pastikan itu betul student, seperti gambar yang ada di kad pelajar tu.
Kalau nampak suspicious, dia boleh tahan, dia minta kad matrik pelajar, dia suruh buka, tengok, okey, you betul masuk. Tujuan itu. United Kingdom pun nak buat macam tu. Biasalah, pasal lah ni orang macam-macam, tuan-tuan. Pakai serban pergi mencuri pun ada. Ini faktor keselamatan. Normal benda ni. Bukan dia nak melarang pakai tudung di seluruh United Kingdom. Tak, dia pun tak buat kerja lagu tu. Tak ada pasal pun dia nak pergi buat benda lagu tu. Macam Turki satu zaman dulu, zaman sekularisme berakar umbi di Turki dulu kan. Satu perempuan yang pakai hijab, pakai tudung, masuk bertanding dan menang, mereka haramkan dia masuk dalam parlimen Turki pasal pakai tudung. Buka tudung baru boleh masuk. Itu melampau lah yang tu. Tapi tak apalah, vote tu baguslah, vote tu tunjuk kita cengih. Bagus. Cuma jangan salah faham. Sekali pergi duduk, kerana salah faham tu, tengok orang putih mai, pergi duduk tanya daripada mana? Abang-abang United Kingdom, penampang kat dia sebiji. Janganlah, jangan sampai macam tu. Biar kita faham isu. Apa isu dia? Isu yang dibangkitkan oleh pihak mereka ni, isu keselamatan. Kan bila pakai macam tu, you nak masuk, you nak check in masuk dalam airport misalnya, mereka nak suruh buka. Dalam kawasan ni tak boleh pakai tu. Pasal apa? Takut keselamatan punya pasal. Okay. Tapi tang vote, saya pun vote tadi 3 kali langsung. 3 kali vote, pakai nombor telefon lain-lain, vote sampai 3 kali. Tapi dalam masa yang sama duk carilah apa isu sebenarnya. Isu sebenarnya bukan mereka nak mengharamkan pakai tudung. Mereka nak melarang pakai purdah di kawasan tertentu. Yang confirm mereka haram ni pada 3. Tak boleh pakai tudung saji. Tudung yang tu pun ada juga orang tak main dalam pada duk cerita pasal United Kingdom tak bagi tudung ni hantar main yang tu pula. Baru tulis ni kerajaan Malaysia bertindak lebih apa ni, apa kita percaya buat pula Malaysia bila ikut ni pasal apa pula baca. Tudung-tudung yang diharamkan ialah tudung saji. Tak boleh pakai tudung saji, duk keluar kalau tengah pekan kata kurang asam betul. Ada juga yang nak ambil kesempatan nak buat cerita macam ni. Bagus jugalah ada geng macam ni, bagus juga. Jadi Islam ini Tuhan kata walahuddinu wasibah, dan bagi Allah agama, yakni agama Islam yang Allah akan pertahankan dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Afa ghairallahi tattaqun, maka adakah lain daripada Allah kamu nak takut? Kalau kita tahu kata Allah penguasa alam ini, yang berkuasa ke atas alam ini A sampai Z ialah Allah. Tidak ada orang lain boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kata dunia ni, alam ni Allah punya, apa kita nak takut? Kalau kita duduk di atas agama Allah, tak payah takut. Pasal dunia ni Allah punya, agama kita ikut agama Allah punya, apa kita nak takut? Kita sakit buat atas dunia ni, akhirat sudah tersedia tempat yang istimewa untuk kita. Tak payah takut pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Artinya, jangan kamu takut, melainkan kepada Allah semata-mata. Kerana Allah adalah Tuhan yang sebenar-benar dan tiada Tuhan lain daripada dia. Allah saja Tuhan yang ada kuasa. Tidak ada lain yang lebih berkuasa daripada Allah. Tidak ada. Orang kalau cuba nak ugut kita, dia sendiri pun tertakluk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak payah tarik nyawa dia pun. Allah tarik selera dia aja cukup. Kering, mati tuan-tuan. Allah kalau dia nak bertindak, dia tak perlu tarik nyawa. Dia biar hidup tapi dia tarik selera aja. Tak lalu makan. Kering manusia, tak lalu makan tak lalu, minum tak lalu, kecut. Habis lagu tu aja. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Pergi jumpa doktor pakar mana pun, hospital yang terkenal macam mana pun, pergi ambil ubat mahal mana pun, selera tak boleh dapat. Makanan boleh beli, selera tak ada. Di situlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana Allah itulah Tuhan yang sebenar-benarnya, tidak ada Tuhan lain selain daripada dia. Firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu dia, Tuhan kata ada. Dan barang suatu dengan kamu daripada nikmat itu, maka iaitu kurniaan Allah.
Apa juga nikmat yang ada kat kita ni semua Tuhan yang bagi. Tuan-tuan, kita sihat siapa bagi? Allah bagi. Kita bahagia, siapa bagi? Allah bagi. Berapa ramai orang duit banyak, ratus-ratus ribu, juta duk ada dalam simpanan. Bahagia tak ada. Bahagia tak ada. Dia berserabut dengan rumah tangga, dia berserabut dengan anak-anak dia, dia berserabut segala-galanya. Tidak ada bahagia. Kerana bahagia Allah tak bagi ke dia. Kita ada anak, kita ada kerja, kita ada kawan, keamanan. Siapa bagi dekat kita keamanan ni? Allah bagi. Allah boleh bagi mana tempat yang dia nak bagi keamanan, maka tempat tu aman. Mana tempat yang Allah nak tarik keamanan, tempat tu tak aman. Ni area kita Pala Batas ni. Berapa dah kes? Tuan-tuan pergi tanya balai polis, berapa dah kes katok cermin kereta, ragut beg dalam kereta. Keamanan sudah mula kacau. 2 kereta. Cikgu mana kena baru ni dekat sekolah Badawi tu. Suami duk bawa kereta, isteri duk bangku depan sebelah. Orang perempuan beli beg tangan harga RM300, buah teh riba. Duk tunggu traffic light pun, bukan ada apa. Duk tunggu traffic light main satu motor, dia bagi dengan satu martun kecil dia bawa. Dia bagi sekali dah pecah, dia bagi 2 kali, jatuh sekepin. Cermin tinted, dia jatuh sekepin. Tangan dia terus pegang beg, sekali tarik, dia koyak minyak motor dia pergi. Pala Batas. Kalau di Kuala Lumpur tak apa. Seberang Jaya boleh gagah lagi. Kepala Batas. Orang sini sebut kepala teh. Kalau Tasik Legong, mereka sebut Sik Gong. Sik Gong dengan kepala teh pun duk jadi dah. Ini apa ni? Keamanan. Ini soal keamanan. Rasa tak selamat. Orang perempuan beli beg harga 300, buka kaki. Pasal apa? Takut nak buat teribah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keamanan ini Tuhan bagi. Kalau Tuhan tarik, tidak ada keamanan. Tuan-tuan, orang beli rumah saja kah? Dah beli rumah dah berapa ratus ribu. Dengan pergi duk buat kitchen, kabinet apa pula, habis pula berapa ribu. Dengan pergi bubuh grill pula. Bayang pergi duduk dalam penjara. Kita duduk di rumah macam duduk dalam penjara. Kita duduk dalam rumah, grill besi. Keliling duduk dalam grill besi. Macam duduk dalam penjara. Pasal apa yang kita pergi bubuh grill tu? Kena duit tu. 30,000 grill saja. Sudah dah nampak tak elok. Orang tengok, baik tu ada grill. Orang tengok nampak cantik, dah pergi buh grill. Nampak tak elok. Dengan maintenance susah. Dengan nak kena duk lap segala habuk, debu. Lagi banyak kerawang, lagi banyak bunga, lagi banyak habuk duk simpan orang tu. Dengan duk pergi cuci pula kerawang tu semua. Pasal apa? Yang kita pergi buang duit, pergi buat rumah bagi jadi tak cantik. Kita tarnish kita punya rumah punya beauty. Orang putih tu cakap, orang Pala Batas. Kan? Saya punya duk cakap Melayu lama sama dengan tu. Bila cakap orang putih sanggup. Yang tu yang kadang tension tu bukan pasal apa. Cakap Melayu tak sanggup madu dengar aku tu ya. Bila sebut orang putih dandan. Allah mau orang Pala Batas ni jadi educated macam tu. Maka jadilah orang Pala Batas ni educated. Pasal apa kita pergi buah tu? Pasal kita rasa terancam. Tu yang pergi buang duit, pergi bubuh, pergi jadi rumah, pergi nampak tak elok ni pasal apa? Pasal kita rasa tak aman. Bubuh dah grill, bubuh pula lagi alarm sistem pula di rumah. Double security. Bubuh pula alarm sistem pula. Alarm pula buh 2 macam. Dekat pintu pergi bubuh yang bila buka bunyi, dekat tingkap pergi bubuh yang vibration punya. Bila orang main kocak sikit ya bunyi alam dia pun terkejut jatuh katil. Pasal apa tuan-tuan pergi jadi macam tu? Pasal apa? Pasal tidak ada keamanan, tak ada aman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal yang jadi ni bukan kes curi lagi dah. Yang jadi ni kes samun. Dia pecah masuk dalam rumah kita, dia tanya, duit mana? Habang kata duit tak ada ya. Dia koyak biar ni, dia pakai pisau sekupang tu, dia turis ni. Terbuka nampak gigi. Dia pantang dengar kata tak ada duit tu.
Duit mana? Abang kata saya tak ada duit. Terus dia bagi. Terkoyak lah ni. Baru nak pergi ambil duit bagi. Keamanan tak ada, tak apa. Penjenayah ni semakin brutal. Tang mana tak kena ni? Pasal kita tidak mendaulatkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita dia. Kita tak mau. Kita tak mau ni sampai sungguh-sungguh. Tak mau hukum Allah dilaksanakan. Tak mau Tuhan tarik keamanan. Tuhan ambil. Nah, hampa ambil apa yang hampa nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau orang Islam semua boleh buka minda, boleh buka hati, boleh ketepikan hal ni semua, dia tengok benda ni apa? Ini perintah Allah. Pasal apa kita tak mau sokong? Ini perintah Allah. Wajib kena sokong. Kalau semua orang Islam mempunyai pendirian yang macam tu, Allah kembalikan keamanan insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semua ni yang dalam ayat ni Tuhan kata apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan barang suatu dengan kamu daripada nikmat Allah itu, semuanya itu kurniaan Allah. Kalau hampa sihat, kalau hampa bahagia, kalau hampa ada anak, kalau hampa ada kerja, kalau hampa ada kawan, kalau negeri hampa aman, kalau hampa ada rezeki, kalau hampa ada harta, kalau hampa ada makanan, semua tu nikmat. Semua tu Allah bagi dan Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Apabila manusia tidak tunjuk, manusia bersyukur. Bersyukur dalam arti kata apa? Kita dengar apa Tuhan suruh, kita implement segala perintah Tuhan. Maknanya kita syukur. Tak payah cakap pun Tuhan tahu, kata dia ni bersyukur. Dia try dia punya best untuk nak taat perintah Allah. Allah bagi keamanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Kemudian apabila kena kamu oleh mudarat, kesakitan, kelaparan dan sebagainya, maka kepadanya jua kamu minta tolong pada melepah daripadanya. Tuhan tahu dah pasal apa? Engineer yang buat kita siapa? Allah. Allah engineer yang buat kita. Allah tahu apa kelemahan kita. Lemah kita ni apa dia? Bila terkapit, minta tolong dekat Allah. Tuhan tahu dah, manusia ni aku buat dia, aku tahu dah, bila aku test dia dengan satu kesusahan, aku test dia dengan satu kebimbangan, test saja dan cari Tuhan. Seluruh masjid dan surau diarahkan supaya mengerjakan sembahyang sunat hajat. Dia mai ayat tu dia mai. Seluruh masjid dan surau di seluruh negara diminta supaya melakukan sembahyang sunat hajat. Minta kepada Allah supaya sekian-sekian benda ni dihilangkan. Tuhan test bagi kemarau. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita Allah pelihara lagi. Ni Pulau Pinang ni Allah pelihara lagi. Pihak PBA kata kalau sekiranya kemarau berterusan, insya-Allah sampai penghujung bulan 5 ayam ada lagi. Kalau tak turun juga hujan, bulan Jun baru start catuan ayam. Kuala Lumpur kena dah. 2 hari ada ayam, 2 hari tak ada ayam. 2 hari ada ayam, 2 hari tak ada ayam. Kena dah. Saya kata di masjid mana baru ni, ayam ni tuan-tuan jangan buat main. Tak ada ayam, hadu cakap pandai pun tak aktif cakap. Ni hadu cakap pandai ni. Cakap pandai tumbuk meja, melambung cawan-cawan ni cengih cakap pandai. Ayam tak ada. Berak tak boleh basuh ni nak cakap pandai apa. Berak tak basuh ni nak cakap pandai apa. Sengak, muka monyot, rambut dia mes sagum satu, macam nak cakap pandai apa. Tuhan tak gaduh hantar malaikat Jibril mai duk luku kepala semua, tak gaduh. Dia bagi hujan tak turun dia. Hilang cakap pandai ni. Mulalah cakap apa? Semua masjid dan surau diminta mengerjakan sembahyang istisqa. Minta hujan. Habis tu jam lah tu. Allah kata dalam Quran benda ni, summa idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kena kepada kamu oleh apa-apa mudarat, sama ada sakit ataupun lapang ataupun sebagainya, maka kepada Allah jua kamu minta tolong pada melepah daripadanya. Biar dia mai satu punya kesusahan terkapit ni, dan dia ambil semayang dan tak pernah semayang tahajud, tiba-tiba malam tu semayang tahajud. Jam dah, tak tahu dah, tak nampak jalan dah. Dia nampak Allah. Dia kata Tuhan aja boleh tolong benda ni.
Dan buka internet, duk cari semayang macam mana nak buat. Lah ni. Dan buka internet, pergi dekat Tuan Haji Google, type sembahyang hajat. Saya pula sembahyang nak type tahajud, pergi tulis terkejut, sembahyang terkejut. Tak keluar. Pada masa tu baru nak cari. Keluar mai, tulis. Bini kata tulis apa bang? Print. Oh betul juga print. Dia jadi menggelabah. Pasal apa? Pasal Tuhan test sikit Tuhan test. Dan cari Allah. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan bahasa Arab betul. Ayat yang kata summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Taj'arun tu bahasa Arab betul-betul maksud dia meraung. Tapi dia terjemah sana lembutlah, dia dan kepada Allah jua kamu minta tolong. Dia kata, dak, taj'arun tu bukan minta tolong saja, meraung. Kalau terjemahan dalam bahasa Arab betul. Maksudnya manusia ni bila dia terkapit macam tu, dia meraung minta dekat Tuhan. Minta tolonglah. Anak hak dia cukup sayang ni, tiba-tiba Allah bagi satu penyakit. Allahu akbar. Pi merata tempat, tak ada kira. Tak ada ubat nak selesai. Meraung dia minta kepada Allah. Mintalah ya Allah, mintalah. Aku tak pernah minta apa-apa berat kepadamu ya Allah. Mula duk karang panjang, mintalah satu. Kalau sampai ke satu tahap perlu ambil nyawa aku bagi ke dia, bagilah. Tu habis maksimum. Pada ketika itu manusia taj'arun. Manusia meraung cari Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa idza kashafa ad-durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Masya-Allah. Tuhan kata apa? Kemudian apabila Allah buka akan mudarat itu daripada kamu, tiba-tiba tinggal satu firqah saja daripada kamu dengan Tuhan mereka itu beriman dan yang lain mereka syirik kepadanya. Itu dia. Ni manusia. Minta tolong ni sampai sanggup mengaku berjanji macam-macam dengan Tuhan. Tuhan bagi apa hak dia minta, dia kembali lupa Tuhan. Itu manusia. Tuhan bagi kat dia apa hak dia nak, lupa balik dekat Tuhan. Bila main kapal terbang cari tak jumpa, semua televisyen, stesen televisyen diarahkan jangan buat program hiburan. Esok jumpa, lompat balik. Seronok balik yang kata manusia ni. Dia main-main dengan Tuhan. Kan tuan-tuan tengok hari ni dalam TV pun hari tu rancangan apa ni, kita punya Al-Fadil Ustaz Hasan Mahmud Al-Hafiz ke apa, ada satu malam tu keluar. Ustaz Hasan Mahmud Al-Hafiz dengan siapa ke, ada satu ustaz lagi bercakap tentang isu ni, tentang isu kemarau, tentang isu kapal terbang. Mereka membawa audiens yang melihat rancangan tu kepada satu. Bagus, bawa kepada satu. Dia kata jadi benda jadi dah. Sembang pun tak ada guna. Piduk abang ini konspirasi pihak tu, pihak ini semua buang masa. Dia kata ini adalah time muhasabah. Syekh Hasan Mahmud Al-Hafiz. Dia kata ini time muhasabah. Semua pihak kena muhasabah balik. Sebab dia kata apa? Kemarau dan malapetaka jadi ini adalah gambaran kepada murka Allah. Itu saja dia kata. Tuhan marah kita pasal apa? Cari yang tu. Perbaik dia kata. Kapal terbang dia kata is a time. Arak-arak semua tak mau dah atas kapal terbang. Pramugari semua pakai elok-elok. Tutup aurat apa semua pakai elok-elok. Maksudnya apa? Buat benda yang Tuhan tak marah. Cukup lah. Berpuluh tahun dah kita buat benda hak Tuhan marah. Dan bila nampak kemurkaan Allah macam ni, is time already. Dia kata, stop benda-benda tu semua, switch. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. Brunei boleh buat. Brunei. Start daripada 1 April, semua. Kapal terbang dia apa, semua pramugari, semua pakai tutup aurat, pakai tudung. Dia tak takut pun. Saat ni pakai tudung orang tak naik kapal terbang dia ke. Saat ni orang kata ni Brunei ni kapal terbang ekstrim ke apa. Dia tak takut. Dia buat. Dia kata kita buat ni niat satu aja apa. Kita nak turut perintah Allah. Kita tengok Tuhan nak buat macam mana. Tuan-tuan percaya tak? Allah akan buka rezeki kat dia lagi. Tengok. Tapi kita tak ni. Untuk sementara semua rancangan hiburan ni sementara. Habang siap dah awal-awal ni sementara aja.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, liyakfuru bima atainahum, supaya kufur mereka itu dengan nikmat yang telah kami kurnia kepada mereka itu. Tuhan dah bagi nikmat, tiba-tiba Tuhan uji mereka sikit, mereka dandan balik kepada Tuhan. Bila Tuhan angkat balik ujian tu, mereka kembali kufur kepada Tuhan, kufur kepada nikmat yang Tuhan bagi kepada mereka semua. Fatamatta'u, atau Tuhan baca ayat ni elok. Tuhan kata apa? Fatamatta'u, maka bersedak-sedaklah oleh kamu wahai kafir yang sembah asnam untuk sedikit masa ini. Manusia bila main-main dengan Tuhan, Tuhan kata apa? Fatamatta'u, okey tak apa, anak buat apa buat, anak berseronok, seronoklah untuk sikit masa ni, kemudian kamu ke neraka. Tuhan kata, tak mau dengar perintah aku, tak mau taat kepada suruhan aku, selamat jalan, kita settle di sana esok. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fasawfa ta'lamun, maka lagi kamu pada ketika itu akan dapat tahu kesudahan dan akibat kufur dan akibat maksiat kepada Allah, iaitu akan kena azab neraka. Firman Allah, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, dan menjadi mereka itu bagi barang yang tidak ketahui mereka itu daripada asnam itu bahagian daripada yang kami rezeki mereka itu, dengan kata mereka itu, ini ni'am ataupun ini padi untuk Allah dan ini untuk asnam. Ini amalan jahiliah dulu, dia tak boleh nak lepas kepercayaan kepada asnam. Asnam ni maksud tokong berhala, dia tak boleh nak lepas. Ada sebahagian yang ikut Islam tapi tak boleh nak lepas benda ni, tak boleh nak lepas. So apa dia buat? Hak Islam pun dia buat, hak nu pun dia buat. Kalau dia satu orang penggembala kambing, okey, ini dia kata aku buat korban atas nama Allah, sengap-sengap 3 ekor pi potong atas nama tokong. Dia buat macam tu, dia tak mau nak lepas. Tak macam di India, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi sana naik kenderaan apa tu, hak 3 roda tu, kenderaan tut-tut dia panggil, 3 roda. Ada wak dia punya tu apa, aduh tutup, kalau matahari mai tu sunshade tu yang duk tutup, bila panas mai buka tutup. Kita naik duk belakang, dia buka tu, tengok ada 3 tu, ada 3, dia tempel stiker 3 di tempat tu. Bila dia tutup tu baru kita nampak 3. Hujung ni Allah Muhammad, yang ni Jesus Christ, yang ni hak belalai banyak. 3. Tanya dia, you are Muslim ah? Muslim. This car belong to you. Ni, tut ni hang punya ke? Yes, dia kata. Then, kita tunjuk ni. Ni apa ni? Yang pergi tempel sampai 3 ni. Allah Muhammad berada situ, yang Jesus Christ berada satu dengan salib dengan apa? Yang ni, yang belalai apa? Ni apa ni? Oh, dia kata dia cari makan, dia kata. So, dia nak buat baik dengan semua Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Dia kira dia Islam, dia kata, tapi ni semua Tuhan, dia kata. Aku tak tahu hak menafsir, aku tak tahu, dia kata, tapi kira aku tak mau cari pasal dengan mana pun. Takut mana mai pun, dia kata, aku kira mau menjaga, aku mau cantik tu ya. Oh tuan-tuan, ini longgak sangat ni, karut. Nampak tuan-tuan? Manusia ada yang sampai ke tahap tu pun ada. Ni yang kita duk baca ni cerita zaman dulu, zaman jahiliah. Dia masuk Islam, dia tak lepas Islam tu. Kau kata dia nak murtad, nak keluar, tak juga. Dia pegang juga Islam, tapi yang masa yang sama, hak ni dia jaga juga. Kalau dia satu penggembala kambing, hak ni korban atas nama Islam, hak ni pergi sembelih untuk tokong. Jalan juga. Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, dan menjadi mereka itu bagi yang tiada ketahui mereka itu daripada aslam itu bahagian daripada yang kami rezeki kepada mereka itu, dengan kata ini ni'am maksud binatang ternakan, ataupun ini padi. Kalau dia ni satu petani yang bercucuk tanam, dia kata binatang ni dengan tanam-tanaman ni, ini bahagian Allah, dan yang ini bahagian asnam. Dia buat dua-dua, dia syirik Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah,
tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, lagi akan ditanya kamu daripada barang yang ada kamu berbuat-buat, yakni kamu reka-reka atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mereka, kita duk reka cipta, duk buat benda-benda yang Tuhan tak suruh buat, kita kena answer depan Tuhan esok. Kita kena jawab depan Tuhan. Ni yang hampir duk merepek buat benda ni pasal apa? Adakah ya Quran suruh? Adakah hadis Nabi suruh? Tuhan akan tanya. Ketika itu bersedia untuk jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa yaj'aluna lillahil banat subhanah, dan menjadi mereka itu bagi Allah itu anak perempuan. Itu dia. Tuan-tuan, dalam masyarakat Arab jahiliah, mereka tak mau anak perempuan. Mereka nak anak lelaki-lelaki. Pasal apa? Pasal bagi mereka anak perempuan ni lebih membawa leceh daripada bawa kebaikan. Anak perempuan ni, kalau budak jantan main buat jahat kat dia pun budak perempuan kena tanggung. Kalau anak perempuan tu jahat pun budak perempuan tanggung. Jadi dia kira perempuan ni leceh. Dalam amalan mereka, dalam masyarakat Arab jahiliah, kalau dengar kata dapat anak perempuan, dan dah muka ni dia main tak seronok. Bini nak beranak dalam tu, bunyi budak teriak, dah beranak dah. Keluar-keluar main, dia nak tanya laki-laki ke perempuan. Yang tu dulu. Bila abang kata perempuan, muka jadi hitam, merah padam. Bagi dia aib dah main dah dalam keluarga dia. Aib dah main dah. Bila abang kata anak lelaki-lelaki, dan keluar pergi nak ra'i kelahiran anak lelaki-lelaki. Ni, dia tak berkenan anak perempuan. Tetapi, dia kata anak perempuan itu adalah anak Allah. Benda dia tak suka, dia pergi nisbahkan kepada Tuhan. Kan dalam masyarakat Arab jahiliah, dia kata perempuan ni adalah anak-anak Allah. Dan sebahagian kata anak malaikat. Dia kata. Padahal itu benda yang mereka tak suka. Wa yaj'aluna lillahil banat subhanah, dan menjadi mereka itu bagi Allah tu anak perempuan, dengan kata malaikat anak perempuan Allah. Sebahagian pula kata apa? Hak jadi malaikat tu perempuan. Itu adalah anak perempuan Allah. Dia kata. Padahal mereka sendiri tak suka anak perempuan. Mereka kata malaikat tu anak perempuan Allah. Nampak? Barang yang mereka itu ingin. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada anak. Sedangkan Tuhan kata, aku tak perlu anak. Bukan kata anak perempuan. Anak laki-laki pun aku tak perlu. Kerana Allah itu Tuhan yang esa. Baik. Firman Allah, walahum ma yashtahun. Dan bagi mereka itu, yakni bagi orang musyrikin itu, barang yang mereka itu ingin, ialah anak laki-laki. Mereka mau anak laki-laki. Mereka lupa. Lupa apa? Lupa dia pun beranak mai daripada mak yang perempuan. Dia terlupa. Dia punya benci perempuan ni, dia tak mau dapat anak perempuan, dia terlupa bahawa dia pun dilahirkan oleh mak yang perempuan. Dia lupa kata hak duk sebelah dia, hak duk lahir anak dia tu, isteri dia tu pun perempuan. Dia terlupa. Dia duk tak mau perempuan. Bila dia tak mau perempuan, macam mana manusia nak berkembang biak? Nampak? Bodohnya yang kata masyarakat Arab jahiliyah. Jahil mereka sampai macam tu. Mereka tak nampak benda tu. Firman Allah, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadda. Ini Al-Quran cerita. Dan apabila dipersukakan satu orang daripada mereka itu dengan dapat anak perempuan, jadilah mukanya itu hitam legam. Bini beranak, tata orang main abang kata, cik dapat anak perempuan, muka dandan jadi tak seronok sampai macam tu sekali. Berubah mereka itu menjadi duka cita, wa huwa kazim, dan ia menahan duka cita di dalam perutnya penuh sebab dapat anak perempuan itu. Dia tahan ni macam orang tahan marah tu, macam orang tahan sakit perut tu. Muka tu dia jadi macam mana, asam kedut macam mana tu. Dia dengar kata dapat ni anak perempuan, muka dia tu, dia main muka tak elok. Punya tak sukanya dia apabila dia diberitakan bahawa dapat anak perempuan. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Bersembunyi ia daripada kaumnya, daripada niat jahat dengan barang yang dipersuka dengannya. Bila dia dapat anak perempuan, dia keluar pergi jumpa geng dia. Bila geng dia tanya dia, macam mana anak lelaki perempuan? Oh, soalan tu dia tak mau dengar. Soalan tu dia tak mau dengar. Dan kalau boleh, dia nak lari daripada jumpa orang ramai. Pasal orang nak tanya kat dia soalan tu. Dia lari.
Dia tak mau jumpa orang. Pasal apa? Pasal tak mau habang, kata dia dapat anak perempuan. Yakni kerana tidak suka hatinya, takut anak perempuan itu membawa kekejian, teraddud, syok pada barang yang hendak diperbuat pada anak perempuan itu. Bila Tok Bidan mai keluar habang, kata hang dapat anak perempuan, hati ni mai teraddud. Teraddud ni maksudnya apa? Duk pi balik. Apa aku nak buat ni? Patutkah aku bunuh budak ni? Ataupun biar dia bagi hidup? Mak, dia duk teraddud. Di sini tuan-tuan hati-hati. Tidak ada satu hadis pun yang menceritakan kata Sayyidina Umar pernah bunuh anak perempuan. Tak ada. Wal-iyazubillah. Daripada kita kecil sampai kita malam ni, dah berapa banyak dah ustaz dah abang kat kita kata Umar bin Al-Khattab ini masa zaman jahiliah dia dulu, dia pernah bunuh anak perempuan dia berapa ramai. Semua cerita tu adalah dongeng yang tidak ada hadis. Tuan-tuan pernah dengar tak kata Sayyidina Umar bunuh anak perempuan? Tidak ada hadis. Buka di dalam Sunan Tis'ah. Sunan Tis'ah ni lebih pada Sunan Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Yang tu dia panggil Sunan Sittah. Nah, tambah lagi 3 lagi. Jadi Tis'ah. Sunan Ad-Darimi, Sunan Musnad Imam Ahmad, dan juga Al-Muwatta Imam Malik. Lagi 3. 9 kitab hadis. Tidak ada satu pun hadis cerita kata Umar pada masa jahiliah pernah buat lagu tu pada anak perempuan yang dilahirkan. Tak ada. Tapi heran ni dalam masyarakat ni punya popular cerita tu. Masya Allah. Dan ustaz-ustaz dia bawa cerita ni. Dia bawa tanpa usul periksa. Jaga-jaga tuan-tuan. Kerana kita sedang memburukkan nama satu sahabat Nabi yang cukup kanan dengan Nabi dan dijanjikan syurga kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan benda ni. Takut. Dia cakap ni kadang-kadang dia terbabah, biasalah. Cakap terbabah. Bila terbabah ni cepat-cepat tarik balik. Saya minta maaf lah, hari tu saya bacaan saya silap. Saya tarik balik. Jangan pertahan benda apabila kita silap. Jangan pertahan. Sebab kesilapan ni siapa pun boleh buat. Satu orang yang ada PhD pun boleh buat silap. Pasal apa? Pasal dia manusia. Pasal dia bukan Nabi. Bila terselih lidah, bercakap benda yang tidak ada asas, yang tidak ada bukti yang kukuh daripada nas. Kita tak boleh sanak kitab. Sebab kitab dia orang tulis. Quran dengan hadis ni. Ini adalah nas. Dia kata, saya ada baca dalam buku. Buku siapa pun boleh tulis. Buku siapa pun boleh tulis. Kalau buku itu tidak bersandarkan kepada nas, itu bukan hujah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hati-hati tentang benda tu. Sayyidina Umar tidak pernah dicatatkan di dalam mana-mana nas kata dia pernah bunuh anak perempuan. Tidak pernah. Saya pernah baca buku ni sampai ke tahap apa, Umar ni dapat anak perempuan ni ambil kilik sebelah tangan pacu kuda, sebelah tangan duk kilik anak perempuan bawa beranak ni, pergi tengah padang pasir, letak anak di tepi, korek, lempang anak perempuan masuk, dia kamwih anak tu, sedangkan anak tu tangan duk cerita ni sampai macam tu sekali. Dan memang kalau diceritakan balik, orang boleh tenganga dengar. Tapi akhirnya Umar masuk Islam, dia jadi orang yang kuat beriman, cover balik cerita tadi. Walhal cerita tadi tu tidak betul, dan itu fitnah kepada satu tokoh besar dalam Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dalam Quran kata amalan itu berlaku, tetapi bukan oleh Sayyidina Umar. Dia kata taraddud dalam hati dia ni, apa dia nak buat dengan anak perempuan? Firman Allah, ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Duk taraddud dalam hati dia, adakah ia pegang, taruh akan dia atas kehinaan? Ni teringatlah hati dia. Adakah budak perempuan ni, anak aku yang baru lahir yang perempuan ni, aku nak pegang, aku nak bela dia, aku nak simpan dia, dan aku sanggup menanggung kehinaan akibat perbuatan dia esok dengan tidak dibunuh akan budak perempuan ini, ataupun tanam akan dia hidup-hidup di dalam tanah ni. Dan dia teringat kata, aku patut bela ke, aku patut pergi kambuh dia hidup-hidup ke? Kalau aku bela, aku kena sedia untuk menanggung akibat malu daripada perbuatan dia esok. Kalau aku kambuh dia, habis cerita ni tang ni. Tapi aku bunuh satu jiwa. Ni apa patut aku buat?
Quran cerita dalam masyarakat dulu berlaku benda macam ni. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam tafsir, dia umai cerita. Benda ni berlaku, dia kata, hanya di kalangan dua suku Arab sahaja. Satu, Bani Tamim, dan satu lagi Bani Asad. Amalan kambuih anak perempuan hidup-hidup ni hanya dilakukan oleh Bani Tamim dan juga Bani Asad. Dua ni saja. Sedangkan Umar semua ni, mereka ni Quraisy. Dalam kalangan Quraisy tidak berlaku benda ni. Bukan Umar saja tak buat, dalam kalangan Quraisy tidak berlaku benda ni. Benda ni hanya berlaku di kalangan Bani Tamim dan juga Bani Asad. Ini saja dia kata. Dan mereka buat macam tu atas alasan mereka takut jadi miskin. Anak perempuan tak boleh membantu dia untuk nak generate income keluarga pasal perempuan. Kalau anak laki-laki boleh tolong dia untuk berkebun dan sebagainya, boleh menambah pendapatan keluarga. Maka kerana tu anak perempuan ni tak ada guna modok kambuih daripada hidup. Berlaku di kalangan Bani Tamim dan juga Bani Asad sahaja. Kemudian dia bawa mai dalam syarah, kalau tuan-tuan pergi buka dalam tafsir yang panjang, dia bawa mai cerita berlaku kepada ketua Bani Tamim, iaitu Qais bin Asim. Dia sendiri yang kata Qais bin Asim, pemimpin Bani Tamim ni, 8 orang anak perempuan dia kambuih hidup. Dia pemimpin Bani Tamim. 8 orang dia pergi kambuih hidup, dan benda tu dicatatkan di dalam kitab sejarah tentang perbuatan dia ni. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah olehmu sejahat-jahat barang yang menghukum mereka itu, yakni musyrikin Arab itu, ialah daripada tanam anak perempuan hidup-hidup. Tuhan kata itulah perbuatan paling jahat pernah dibuat oleh suku Arab ini. Tanam anak perempuan hidup-hidup. Kita lah lagi jahat daripada Bani Tamim, lagi jahat daripada Bani Asad. Ada-ada ni. Anak beranak-beranak keluar, dia buh plastik hitam, dia pergi buang dalam lungguk sampah, anjing gonggong makan budak tu. Lagi dahsyat kita ni daripada suku Arab jahiliah dulu ni. Firman Allah, lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathala su. Bagi segala orang yang tiada beriman itu sifat yang huduh jahat. Tuhan kata orang kalau tak beriman dengan Allah memang perangai huduh. Tanam anak perempuan hidup-hidup, sedangkan serta berhajat kepada wanita bagi nikah dan bagi meramai dunia. Dia double standard. Satu ketika dia benci perempuan, satu ketika dia nak menikah dengan orang perempuan. Satu ketika dia nak kambuih anak perempuan hidup-hidup, satu ketika dia sayang mak dia, sedang mak dia perempuan. Ini satu perangai buruk yang ada pada orang yang tak beriman kepada Allah. Tuhan kata, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah jua sifat ketinggian, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia, wa huwal azizul hakim, dan Dialah Tuhan yang sangat mulia, menang dalam miliknya, lagi amat hakim pada perbuatannya. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Dia tafsir ni tuan-tuan, dia tak sampai stesen tak boleh berhenti. Nanti penyakit dia. Kita tak boleh kata pukul 9 berhenti, tak boleh, stesen tak sampai. Dia tak sampai stesen, kita dah fed up dah, boleh tak kita buka tingkap terjun? Tak boleh. Dan kena sampai juga di Bagan baru boleh turun. Kan? Kena sampai Bagan. Jadi nak sampai Bagan tu, saya boleh membaca body language tu. Kan? Aku duduk perbetul lutut, duduk tumbuk lutut. Tak boleh tengok dia ni tumbuk lutut, kan dia nak tumbuk aku ke apa kan? Kan? Tapi itulah penyakit tafsir ni, dia nak kena sampai stesen baru boleh berhenti. InsyaAllah lepas ini kita masuk, walau yu'akhizullahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ni dahsyat punya ayat yang akan datang ni, ayat yang cukup dahsyat. Dia kata apa? Kalaulah sekiranya Allah nak menghukum dan nak menurunkan bala kerana manusia bantah dia, sudah tentu tak ada manusia atas dunia ni. Maksudnya dia nak abang apa? Hak ada ni bantah belaka. Cuma teruk dengan dak, banyak dengan sikit, yang tu ya. Tapi bantah belaka. Hak bantah teruk ni satu, hak bantah juga tapi sikit-sikit satu. Kalau berdasarkan kepada bantah tu, Tuhan nak ambil tindakan, turunkan azab, cerah, tak ada siapa atas dunia ni. Pasal nakai belaka ada ni. Itu ayat yang akan datang, dia akan cerita tentang benda tu. InsyaAllah.
Lepas ni tuan-tuan, dia akan main banyak cerita-cerita yang menarik dalam Quran. Di antaranya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat popular yang banyak ustaz duk baca. Dia kata bila tiba ajal, Tuhan tak akan lewat, tak akan awal walaupun 1 second. Tadi accident di situ dekat dengan Uda land flyover, kan daripada highway tol keluar nak main Pulau Batas ni, flyover turun tu accident, mati seorang. Tak ada pasal-pasal kononnya, wallahu a'lam betul tak betul, nanti siasatan akan dapat tahu. Kononnya kawan bawa kereta ni duk leka dengan SMS Pilanggang, satu lori nak bawa kenderaan, lori yang carrier tu yang bawa, nak buat turun kereta. Ada satu budak kita duduk tu, dia ni main langgang, pam kata. Dia keluar kerja tadi, dia pun tak sangka dia nak berakhir macam tu. Anak bini di rumah duduk tunggu. Tapi itulah yang kata iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal. Apa yang berlaku itu adalah asbab semata-mata. Sebab aja. Ajalnya sudah sampai. Sebab. Cuma kalau betul cerita-cerita ni sangat menduka citakan. Tuan-tuan, jaga-jagalah. Mati satu yang pasti. Tapi jangan kita punca kepada kematian orang kerana kecuaian kita. Dan janganlah pula kita pergi mati dalam keadaan tak bersedia. Dia dua benda ni nak kena duk jaga. Apa pun celik mata, mau duk syukur pada Allah. Allah bagi lagi peluang kita hidup hari ini. Pastikan hidup kita sampai nak tidur malam pun tak buat benda yang Tuhan murka. Kalau boleh Allah takdirkan terjaga pukul 3, pukul 4, apalah salahnya pergi masuk pancung ambil semayang 2 rakaat tahajud. Apalah salahnya? Pasal kita tak tahu kita bila. Apalah salahnya? Allahu Akbar. Paling tak larat pun Fatihah saja. Tiap-tiap rakaat Fatihah saja. 2 rakaat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nak merangkak naik atas katil tak larat, tidur atas sejadah. Kalau duk nampak katil tu lagu jauh Nabi. Lagu kalau aku gagah mungkin terlepas bawah katil. Tidurlah atas sejadah tu. Tak apa, janji 2 rakaat kita buat. Setidak-tidaknya esok Tuhan buka-buka tengok ada juga syekh ni duk buat tahajud. Ada juga satu punya report, dia sign bawah tu cantik, dia tulis Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita masa tu ingat apa? Awaklah buat sekali saja. Kalaulah macam tu kita nanti ingat. Sekali buat ni pun Tuhan bagi macam ni punya balasan syurga kat kita dengan nikmat yang tak tahu nak cerita. Kalaulah aku buat tiap-tiap malam dulu, ataupun kalaulah teruk-teruk aku buat seminggu sekali. Kalau ni tak ada cerita, tuan-tuan. Jadi sebelum dia jadi kalau, saya pesan diri saya pesan tuan-tuan, kita buat baik untuk diri kita. Kita buat baik untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Kita buat, kita terima balasannya di sisi Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum.